Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang memberkati kuliah maghrib pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Sab'ul Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر ولا تعسر ربي يسر عليك يسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur di atas iman dan Islam yang dikekalkan hingga hari ini. Bersyukur di atas izin dan juga inayah Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dalam rumah Allah, dan yang paling besar ialah kita masih kekal sihat dan berada pada akhir bulan Sya'ban, di antara bulan-bulan yang hebat, yang berkat, yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan di dalam bulan yang mulia ini sehingga ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. InsyaAllah dengan izin Allah dipanjangkan umur lagi seminggu, kita sampailah doa kita dikabulkan oleh Allah sampai pada bulan Ramadan. Dan antara ciri-ciri orang yang nak menyebut Ramadan ni, dia dah ada aura, dia dah rasa nak melakukan ibadah, nak menambah amalan, khususnya bulan-bulan yang hebat ini ya. Dia rasa ringan badan untuk melakukan ibadah, ringan tulang untuk memberi, menolong, membantu orang, bersedekah. Bulan ni kita lihat banyak orang suka memberi orang makan. Surau-surau masjid hari-hari ada orang nak buat jamuan. Bulan Ramadan pula penuh dah, orang nak buat more, berbuka puasa, kerana semua itu adalah amalan yang amat besar pahalanya di sisi Allah, yang ianya hanya datang sebulan dalam setahun. Dan kita sepatutnya membuat persediaan yang rapi, yang habis-habisan untuk menyambut dan mendapatkan manfaat daripada bulan ini, kerana kita belum tentu dapat menemui Ramadan tahun hadapan. Itulah yang paling kita risau pula ya. Di akhir Ramadan esok kita akan berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang berikutnya. Pada tahun lepas pun kita dah berdoa, dan tahun ini alhamdulillah dah sampai. Jadi mudah-mudahan kita ambil peluang untuk menambahkan amalan, memperbaiki amalan, menjadikan amalan kita sebagai bekalan yang kekal abadi yang akan kita bawa di akhirat besok insya-Allah. Di antara perkara-perkara yang disebut dalam satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau kita ada 4 ataupun 5 sifat yang akan disebut ini, kita adalah orang yang beruntung, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa menurunkan rahmatnya kepada kita.
Yang pertama, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Asyukri lillah asyakirin. Man ruziqa syukra lam yuhram lahu az-ziyadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang pertama Rasulullah berkata, siapa yang Allah beri kepada rezeki kepada dia sifat syukur. Bersyukur ni ialah menyatakan ataupun menggunakan nikmat yang Allah berikan itu di tempat yang betul, yang betul, dan memberi membalas kesyukuran itu dengan menjadi seorang yang pemurah. Bukan sahaja alhamdulillah, tapi bersedekah, tanda syukur juga. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesiapa di kalangan mereka yang bersyukur, Allah akan menambah. Jadi bersyukur dengan bersedekah, salah satunya adalah janji Allah, Allah akan tambah balik apa yang disyukurinya itu sekiranya ia bersedekah kepada orang yang lain. Yang kedua, kalau kita Allah rezekikan satu sifat, iaitu as-sabra. Wa man ruziqa as-sabra lam yuhramus sawaba. Sesiapa yang Allah kurniakan sifat sabar. Sabar ni selalunya ialah menghadapi dugaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang akan menghadapi berbagai-bagai dugaan. Waktu-waktu sekarang ni, dugaan PKP, dugaan COVID, macam-macam berlaku pada kita, kena pada kita, walaupun setengah tak kena, tapi kita rasa susah dan sempit. Tetapi kalau kita bersabar, di sana Allah janjikan as-sawaba, pahala. Kecuali kalau kita merungut, kita beletih, kita putus asa, bila lagi nak habis PKP, bila lagi ni doa tak makbul ke? Jadi macam-macam itu menyebabkan kita hilang daripada mendapatkan kelebihan yang Allah janjikan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum min ghairi hisabin. Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar ini dengan pahala yang tidak terkira banyaknya. Yang ketiga, hadis Rasulullah memberi peringatan ataupun menerangkan, man ruziqa at-taubata lam yuhram lahu al-qabula. Sesiapa yang Allah beri rezeki untuk bertaubat, rasa nak bertaubat, tuan-tuan kena cek diri tuan-tuan, pernahkah tuan-tuan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tak bertaubat, kena tuan-tuan buat taubat itu, kerana kita ini tidak sunyi daripada salah dan silap. Dan bila seseorang hamba itu bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengabulkannya. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadih. Dialah yakni Allah yang menerima taubat daripada hambanya apabila hamba-hamba itu bertaubat. Kalau kita tak pernah bertaubat, bila kita nak diampunkan dosa kita? Cuma taubat ini ialah daripada dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar bermula daripada al-kabair, asyirku billah, asyihru, uququl walidain, qatlun nafs illa bil haqq, wa qazful muhsanatil ghafilat. Ini 7 dosa besar yang Allah sebut dalam Al-Quran melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik, sihir, derhaka kepada ibu bapa, makan harta anak yatim, membunuh tanpa kebenaran, menuduh seorang melakukan zina, lari daripada medan peperangan. Dah berapa dah? 6 ke 7 dah. Itu di antara dosa-dosa besar. Takkan kita tak ada pun dalam 6-7 tu berdosa. Paling kurang kita ialah yang belah-belah hujung. Kalau kita tak ada syirik dengan Allah, tak ada uququl walidain. Tetapi kalau tawalla min fi yaumuz zahfi, itu adalah maksudnya ialah kita lari daripada berjihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah ialah berjuang untuk menegakkan Islam di atas muka bumi. Dalam bentuk yang luas, kita mesti ada peranan untuk menjadikan Islam itu tertegak di atas muka bumi. Kalau kita tak mampu, tak buat, kalau belum buat,
maka kita ada menanggung sedikit dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni tak ada daya dan usaha untuk memberi sumbangan ke arah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Tak ada sumbangan langsung kepada Islam. Sedangkan ia seorang Islam, nak mempertahankan Islam, nak berjuang dan membantu orang yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan Islam, tak ada langsung. Maknanya dia ada di situ berdosa dan perlu bertaubat. Jadi taubatlah yang akan mengampunkan dosa-dosa kita yang kita sedar ataupun tidak sedar. Kemudian wa man ruziqal istighfar lam yuhram al maghfirah. Sesiapa yang Allah beri rezeki untuk beristighfar, minta ampun. Jadi taubat dengan minta ampun ni bezanya ialah taubat dosa-dosa besar, istighfar boleh mengampunkan selain daripada dosa besar, selain daripada dosa besar. Kerana lapas istighfar ini, dosa-dosa yang sengaja tak sengaja yang kita buat sedikit sebanyak ni boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita beristighfar, kecuali dosa sesama insan, sesama manusia mesti diselesaikan dengan manusia itu. Dengan Allah kita boleh beristighfar, minta ampun, bertaubat, tetapi dengan manusia kita kena selesaikan ia dengan manusia. Seperti mana contoh yang dulu pernah disebut dalam satu hadis yang kita sebut makanan yang haram, benda-benda yang haram apabila kita makan, berdosa kita, berdosa itu ialah dosa sesama manusia. Kita mesti kembalikan barang yang kita makan daripada yang batil itu, yang tidak benar, harta daripada manusia itu kepadanya. Kalau orang yang kita ambil hartanya tu dah mati, kita bagi kepada warisnya. Kalau dah waris pun tak jumpa cari, hilang, pindah, rendah, tak jumpa cari, ulama mengatakan kita boleh mensedekahkannya di jalan Allah, maslahatil ammah, maslahatil ummah, kepentingan umat Islam, tetapi niat atas nama orang yang kita inayah itu. Mudah-mudahan pahalanya disalurkan semula kepada tuannya. Itu di antara pandangan ulama, nak menghapuskan dosa di antara manusia dengan manusia sekiranya kita ada berdosa dengan orang tu dan satu masa kita dah teringat, cari balik orang tu. Kemudian yang kelima, wa man ruziqad du'a lam yuhramul ijabah. Mereka yang Allah kurniakan rasa untuk berdoa kepada Allah, Allah akan haramkan, tidak mengharamkannya daripada dikabulkan, ataupun maksudnya Allah mengkabulkan doa tersebut. Doa ni bulan Ramadan ni elok banyak berdoa. Dalam ayat Ramadan di akhirnya menyebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat Ramadan yang akan dibaca oleh imam-imam dalam semayang dan dihurai oleh penceramah, menerangkan di akhirnya banyaklah berdoa kerana aku ada di sampingmu, aku hampir denganmu, maka berdoalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan doa-doa kamu. Dan doa ini amalan para nabi dan para rasul. Sebelum ni kita sebut cara berdoa orang-orang yang makbul doa dalam hadis yang musafir baru ni, ada macam mana doa yang dikabulkan, doa yang tak dikabulkan dan sebagainya. Tapi untuk bulan Ramadan ini istimewa. Sepanjang bulan Ramadan, sepanjang kita berpuasa, doanya adalah makbul, doanya adalah makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hadis ini ditambah satu lagi, wa man ruziqa infaq lam yuhram khalfu. Sesiapa yang Allah kurniakan sifat suka menginfakkan, bersedekah, menolong orang dengan harta benda, melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan ganti dia dengan sesuatu yang lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlifuh. Siapa yang memberi impak di jalan Allah dengan sesuatu benda, maka dia akan menggantikannya dengan yang lainnya. Allah akan ganti dalam bentuk-bentuk yang tertentu. Ini 5 ataupun 6 sifat yang dalam hadis ini memberi
motivasi kepada kita supaya kita mengambil peluang untuk bersedia menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawabin. Allahumma ja'alna minat tawabin, mustaghfirin, dan seterusnya orang-orang yang tawaduk, quduk dan sebagainya. Dan insyaAllah hari ini kita akan lihat satu hadis yang pendek berkaitan dengan bagaimana cara seorang Islam itu untuk memperlengkapkan dirinya dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap agama dan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-12. Ini baru nak baca hadis tuan-tuan. Tadi mukadimah je lah. Sebab ini hadis ni pendek. Kalau kita tak mukadimah dia jadi tak cukup masa. Tak cukup masa. Hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairihi hakaza. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Maksudnya perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tidak berguna. Orang Islam tidak buat sesuatu yang tidak memberi manfaat, apatah lagi benda-benda yang tidak ada kepentingan, benda-benda yang syubhat, benda-benda yang menyebabkan kita meninggalkan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis hasan kategori yang kedua dalam hadis sahih selepas hadis sahih. Hadis hasan adalah kategori yang kedua. Dan kedua ini martabatnya hampir sama dengan sahih. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Abwabul Zuhdi. Bab zuhdi ya, zuhdi ini zuhud. Zuhud. Babul ma ja'ala fi man takallama fi ma la ya'nih, iaitu satu bab yang menerangkan bagi mereka yang bercakap pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita bercakap mengenainya. Maknanya yang tak sesuai seorang Islam melakukan sesuatu itu hendaklah kita tinggalkan. Kemudian kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Hurairah. Abi Hurairah ini seorang sahabat yang sentiasa bersama Nabi SAW. Dia di antara yang paling banyak mengutip peradaban baginda dan menceritakan kepada kita hadis-hadis mengenai apa yang Rasulullah lakukan sepanjang hayatnya. Dalam hadis ini baginda menjelaskan kepada kita dengan menggunakan ayat yang ringkas tetapi cukup manfaat, yang mana menghimpunkan seluruh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Para ulama sepakat mengatakan bahawa hadis ini merupakan hadis yang agung. Di dalam bahkan di antara mereka ada mencatat hadis ini adalah separuh daripada agama, kerana agama pada dasarnya adalah perbuatan dan menghindarkan segala perkara-perkara yang disuruh ditinggalkan ataupun tarak ni ialah yang wajib kita tinggalkan. Sedangkan hadis ini merupakan dasar untuk menghindari perbuatan yang kerananya merupakan sebahagian daripada agama. Jadi walaupun pendek tapi maksudnya adalah mendalam. Min husni islamil mar'i, dalam hadis itu ada kalimah min husni islamil mar'i, maksudnya sebahagian daripada kesempurnaan Islam dan ciri ketulusan iman seseorang, sama ada lelaki dan perempuan itu. Apa dia? Maksudnya ma la ya'ni, tarku ma la ya'nihi. Hadis ini tarkuhu ma la ya'nihi, iaitu meninggalkan perkara-perkara dunia dan agama yang tidak penting baginya, sama ada ucapan ataupun perbuatan. Ini amarannya. Banyak dalam perkara-perkara yang kita lakukan, perkara-perkara yang lara, yang tidak memberi faedah, tetapi kadang-kadang kita buat tidak ada nas, tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menyuruh
perkara tersebut, tetapi kita buat. Kadang-kadang ada benda yang disebut sebagai lara. Nanti ada contohnya. Islam menghendaki terciptanya kedamaian dalam masyarakat, dalam orang yang berada dalam hidupnya dengan tertib dan aman. Tidak ada pertentangan dan permusuhan. Juga menghendaki kedamaian bagi individu, agar agama hidup di dunia dengan penuh kebahagiaan, disayangi dan tidak disakiti hingga kita meninggalkan dunia kelak. Dia akan memperoleh kemenangan dan keuntungan. Jadi benda-benda yang lara-lara ni, yang tidak ada nas dalil ni, hendaklah kita tinggalkan. Adapun perkara yang biasa menyebabkan perpecahan antara manusia dan masyarakat adalah campur tangan terhadap urusan orang lain. Ini biasalah, terutama dalam masalah yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Salah satu tanda Muslim sejati dan ciri kebenaran iman seseorang adalah tidak campur tangan dalam urusan orang lain. Ini satu benda yang dalam masyarakat kita dilarang untuk campur tangan dalam urusan orang lain, menjaga hal-hal menjaga tepi kain orang. Itu dalam satu peribahasa yang pernah. Tetapi dalam hal agama, dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama, dari satu sudut adalah menjadi kewajipan mengambil hal ataupun mengambil tahu tentang orang lain. Itu bukan kita kata dilarang. Maksudnya ialah benda-benda yang tidak memberi manfaat, mengambil hal benda-benda yang tidak berkaitan dengan agama, tidak berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan sebagainya. Jadi dia tidak digalakkan. Kalau kita sengaja untuk campur tangan dalam hal yang tidak ada kaitannya dengan kita, benda-benda yang lara dan sebagainya. Yang kedua, dalam hadis ini juga menerangkan menyibuk diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat. Tidak mendatangkan manfaat. Contohnya dia kata manusia setiap pagi dan petang bertanggungjawab terhadap langkah dia dan perbuatannya, dan setiap waktu digunakan dalam setiap kalimah yang diucapkannya. Jika seorang kemudian disibukkan dengan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga meninggalkan kewajipan yang seharusnya dilakukan, melupakan amanah sepatutnya dilaksanakan, maka ia akan dicela di dunia dan mendapat siksa di akhirat. Jadi dia tidak galak kita melakukan amal-amal yang tidak bermanfaat. Sikap demikian boleh merupakan tanda lemahnya iman. Kalau orang tu dia suka laku benda-benda yang tak bermanfaat, yang tidak kaitannya dengan agama, maka tanda iman dalam dirinya adalah lemah. Bahkan keislamannya hampir mendekati sikap orang-orang yang hanya mengaku Islam di bibir dan lidah. Jadi kalau orang yang Islam di bibir dan lidah, imannya ataupun Islamnya tidak kukuh lah. Dia perlu melihat dan memperbaikinya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas dengan katanya, salah seorang sahabat meninggal dunia. Lalu seorang berkata, berikanlah kabar gembiranya dengan syurga. Maka Rasulullah bersabda, alangkah kamu tidak tahu, mungkin dia pernah mengucapkan perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, atau bakhil terhadap sesuatu harta yang sebenarnya tidak ada, akan berkurang. Ini Imam Tirmizi yang meriwayatkan daripada Anas ini mengatakan, sahabat yang meninggal tu tak perlulah nasihat-nasihat dia, kerana dia ini barangkali seorang yang tidak terlibat langsung dengan benda-benda yang agama ni, tetapi dia banyak terlibat dengan benda-benda yang tidak bermanfaat. Yang ketiga dalam hadis ini juga menghindarkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Benda-benda yang tidak berguna dalam agama hendaklah kita tinggalkan. Jika seorang Muslim menyedari tanggungjawabnya, maka dia akan menyibukkan diri dan berusaha melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat terhadapnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita sedar tak bahawa tanggungjawab kita bukan sekadar di dunia tapi di akhirat. Maka kalau kita sedar, dia kata kita akan menggunakan perkara masa
dan apa yang ada pada kita itu ke jalan akhirat itu lebih daripada segala-galanya. Seterusnya hadis ini menerangkan bagaimana apabila kita mengetahui bahawa perkara yang diperlukan oleh manusia ini terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang diperlukan, dengan kita akan dapat mengetahui bahawa setiap yang telah terselamat dari kejahatan dan dosa serta akan menghabiskan masanya untuk beramal demi maslahah ukhrawiyah. Maksudnya kalau kita sedar bahawa benda-benda yang kita lakukan di dunia ini yang lara kita akan tinggalkan kerana kita akan lebih bersedia untuk melakukan kebaikan ukhrawinya, kerana ia adalah masa ataupun matlamat terakhir dalam kehidupan kita. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kamu baik sempurna imannya, maka setiap kali kebaikan yang dikerjakannya akan dicatatkan, dilipat gandakan dengan 10 hingga 700 kali ganda, dan setiap keburukan yang dilakukannya akan dicatatkan seperti apa yang dilakukannya, tidak ditambah walaupun sedikit. Ini sebagai motivasi amalan-amalan kebaikan yang Allah janjikan kepada orang-orang Islam ini ialah digandakan. Setiap-tiap kebaikan yang kita lakukan, likulli hasanatin yudha'ifu bi asyarati amsalihha ila 700 dhi'fa. Setiap perkara-perkara kebaikan yang kita lakukan, Allah menjanjikan akan menggandakan balasannya mulai daripada 10 kali ganda hingga 70 kali ganda. Ini adalah sebagai motivasi kita mesti bersedia melakukan banyak benda-benda yang baik daripada sibuk dengan benda-benda yang lara ataupun tidak bermanfaat. Jadi ini adalah matlamat terakhir dalam kehidupan kita. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara benda-benda yang saya sebut tadi, kita hendaklah meninggalkan benda-benda yang tidak sepatutnya. Di antaranya ialah benda-benda yang mutasyabihat, seperti mana hadis yang ke-6 dulu kita pernah sebut. Benda-benda yang mutasyabihat ialah benda-benda yang yang samar. Yang samar ini hendaklah kita tinggalkan. Kalau kita nak mendapat suatu keyakinan dalam agama, benda-benda syubhat mestilah kita tinggalkan. Dalam hadis yang ke-6 itu adalah pernah menyebut bahawa paman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Maksudnya sesiapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa, hendaklah ia meninggalkan perkara syubhat, sesungguhnya ia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Jadi perkara sia-sia ini termasuk juga perkara syubhat. Perkara syubhat ini ialah perkara yang tidak pasti halal, tidak pasti haram, tidak pasti betul, tidak pasti sama ada betul ataupun salah. Ini syubhat. Sebab itu kadang-kadang dari sudut perbuatan, dari sudut makanan, permakanan kita, benda-benda yang syubhat ini perlu kita berhati-hati, seperti mana yang berlaku di kalangan para sahabat. Umpamanya para sahabat, Abu Bakar pernah makan makanan yang saya sebut itu disajikan oleh hambanya dengan satu makanan, tanpa bersoal jawab dengan hamba tu, lalu makan. Bila dia tanya semula, hambanya memberitahu bahawa makanan ini sebenarnya adalah daripada bekas majikannya dulu, seorang jurutelek. Jurutelek ini ialah orang tenung nasib yang bekerja dan beri hadiah kepada dia makanan itu, lalu dia bawa kepada Abu Bakar. Apabila Abu Bakar mendengar bahawa makanan itu adalah makanan yang syubhat, mana hasil daripada majikan dia yang bagi makanan itu adalah punca daripada benda yang syubhat,
Lalu Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jarinya ke dalam tangan untuk meluahkan kembali makanan yang dimakan, kerana nak menjaga benda yang tidak pasti. Seorang sahabat zaman Abbasiyah, bukan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, zaman selepas daripada tabi'in, atba' tabi'in, bernama Yazid, yang mana dia apabila bapanya meninggal dan dia sepatutnya dapat mewarisi sebahagian besar daripada harta ayahnya, tetapi ia menolak daripada mewarisi harta ayahnya kerana ayah ni mendapat hasil bekerja dengan kerajaan ataupun dengan raja yang zalim. Jadi ia tidak ambil bahagian ataupun faraid yang dikhususkan padanya, tetapi dia bekerja sendiri dengan menjual pelepah tamar, daun-daun tamar dan sebagainya, kerjanya sehingga adalah wafat, kerana dia berhati-hati bimbang pendapatan daripada ayahnya yang bekerja dengan seorang raja yang zalim pada zaman itu, menyebabkan nanti ia akan diseksa oleh Allah akibat menerima benda-benda yang tidak pasti halal dan haramnya. Itu seorang zaman tabi'in bernama Yazid, nama Yazid. Kemudian Ibrahim bin Adham juga, seorang lagi ulama sufi. Ibrahim bin Adham, dia pun tidak minum air Zam-Zam yang mana dia berasa was-was ataupun tidak pasti. Air Zam-Zam itu dicebok ataupun dimasukkan dalam bekas menggunakan timba yang disediakan oleh kerajaan zaman dia yang zalim juga. Kerajaan zaman yang zalim, dia tak pasti siapa yang menyediakan timba tu. Walaupun air itu air Zam-Zam, tapi dia tak menggunakan alat yang tidak pasti halal dan haramnya sumber benda itu, lalu dia menolak. Itu Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi. Ini menjadi bukti kepada kita bahawa benda-benda yang tidak pasti, haram, was-was, samar-samar, hendaklah kita tinggalkannya, kerana dia menjadi bahan ataupun darah daging dalam badan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas ataupun membakarnya pada hari akhirat. Inilah amalan-amalan yang dituntut dalam hadis supaya kita menghindarkan daripada perkara-perkara yang tidak sahih, supaya kita selamat daripada seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya menghindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan jalan keselamatan. Ini tugas kita sebagai seorang Muslim. Kemudian dari sudut yang lain, hati yang sibuk dengan mengingati Allah. Apa maksudnya? Hati yang sibuk dengan mengingati Allah akan terhindar dari urusan makhluk yang tidak bermanfaat. Benda-benda yang tak bermanfaat boleh membawa hati seorang itu tidak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim yang beribadat kepada Allah dalam keadaan seolah-olah dia melihatnya, menghadirkan perasaan dalam dirinya bahawa dia dekat dengan Allah dan Allah hampir dengannya, akan meninggalkan perkara yang tidak diperlukan. Ini menjadi bukti benarnya dia bersama Allah. Jadi untuk kita khusyuk dalam sembahyang, untuk kita menjadi seorang yang berhati-hati, maka digalakkan kita supaya meninggalkan perkara-perkara yang lara tadi. Yang saya sebut di antara yang lara tadi ialah benda syubhat, benda yang syubhat. Ada lagi dibincangkan benda-benda yang termasuk juga dalam lara ini ialah benda-benda yang tidak pasti halal dan haram. Ada yang kata halal, ada yang kata haram. Di antaranya nanti disebut ialah mengenai muzik. Muzik ni ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Jadi kalau tidak pasti halal dan haram, hendaklah kita tinggalkan di antara muzik-muzik itu,
kerana dia lebih banyak membawa kepada meninggalkan ataupun lara daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al-Basri berkata, antara tanda-tanda Allah berpaling daripada hambanya ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara yang tidak berkenaan dengan dirinya. Kadang-kadang benda-benda yang tidak bermanfaat ini menyebabkan kita meninggalkan daripada mengerjakan benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sifat yang perlu pada seorang untuk meninggalkan lara atau benda yang tak bermanfaat ini adalah sifat warak. Sifat warak adalah di antara sifat yang perlu ada bagi seorang muslim kalau dia hendak menghindarkan benda-benda yang tidak baik. Iaitu bagi orang yang warak ni dia hampir dengan zuhud. Kalau dalam definisi warak itu, dia adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan juga yang bermanfaat jika ia boleh membawa kepada benda yang lalai. Zuhud, sekiranya benda itu boleh membawa kepada menambahnya keyakinannya kepada Allah, maka dia adalah diterima. Zuhud, di antara ciri-ciri orang zuhud ialah meninggalkan perkara yang syubhat walaupun kecil. Yang kedua, segera melakukan perintah Allah, bersegera dalam melakukan perintah Allah, tidak bertangguh dan sebagainya. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang haram dan dilarang oleh agama. Ini tanda-tanda sifat zuhud ataupun sifat warak yang boleh membantu kita meninggalkan perkara-perkara yang lara. Yang keempat, untuk warak ataupun zuhud ini pun seorang itu mestilah pemurah dan dermawan. Orang yang suka memberi derma dan sebagainya, dia termasuklah juga dalam orang yang zuhud. Kerana orang zuhud ini menggunakan nikmat Allah sekadar yang dia perlu, yang lebihnya ia akan menderma kepada orang lain, kerana itu bukanlah rezekinya. Kemudian seseorang itu akan merasa qanaah. Satu lagi, sifat qanaah adalah yang tertinggi di antara orang yang nak menuju ke jalan warak ini, iaitu sentiasa merasa cukup dengan yang Allah rezeki, dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sedikit tapi cukup baginya, tidak rasa lebih dan sebagainya. Bila ada sifat-sifat ini, dia sudah mula menjadi di antara ciri-ciri orang yang suka zuhud ataupun menuju ke jalan yang zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam menghadapi halangan dan juga rintangan untuk menjaga daripada perkara-perkara yang tak bermanfaat ini, sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang lain yang perlu kita jaga sebagai seorang Islam. Dalam satu hadis, Rasulullah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah ini, bahawa orang yang beriman ini sentiasa dihalangi dengan berbagai-bagai halangan, khususnya 5 halangan yang besar. 5 halangan yang besar yang tuan-tuan pernah dengar juga. Al-mu'minu yu'radu bi khamsi syada'id. Al-mu'minu yu'radu bi khamsi syada'id. Orang Islam itu sentiasa dihalangi dengan 5 perkara ataupun 5. Al-mu'minu baina khamsi syada'id, 5 halangan. Kita ni orang Islam ni sentiasa ada musuh. 5 musuh yang ada di sekeliling kita ini sentiasa mengganggu kita daripada fokus beriman, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 5 halangan yang tersebut, yang pertamanya ialah al-mu'min yahsuduhu. Sebenarnya di kalangan kita dengan orang Islam, dengan beriman ini pun ada musuh, ya. Di kalangan orang beriman ni, iaitu sifat hasad dengki. Orang mukmin yang hasad dengki adalah musuh kepada kita. Di kalangan kita ada orang yang hasad dengki dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang munafik yang sentiasa menghalang orang yang beriman. Ini kita kena berjaga-jaga dalam kalangan kita. Al-munafiqin yabghuduhu. Orang munafik yang sentiasa membenci orang yang beriman.
Dan yang ketiga, orang kafir yang sentiasa ini jelas, yang ketiga ini jelas kepada kita bahawa orang kafir yang sentiasa memeranginya. Musuh yang keempat ialah syaitan yang sentiasa menyesatkan. Syaitan yudilluhu. Dan yang kelima, an-nafsu tunazzi'uhu, nafsu yang sentiasa meragui ataupun mewaswaskan insan daripada perkara-perkara agama dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat berhati-hati menjaga 5 halangan orang mukmin ini, insya-Allah kita akan diberi ruang untuk menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita berhati-hati dengan 5 musuh yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 perkara ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit sebanyak yang diterangkan dalam hadis tadi, kita cubalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada kita dan agama kita, dan kita tumpu kepada perkara-perkara yang boleh membantu kita dalam agama dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak hadis yang pendek, yang ringkas, tetapi mempunyai makna yang mendalam terhadap perkara-perkara yang perlu dijaga oleh seorang mukmin dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan dia menjadi seorang yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya